Saya akan tanya soalan general dulu lah. Komen Datuk ataupun pendapat mengenai penyertaan PAS dalam berita ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihlah ya interview saya. So saya rasa kemasukan PAS ya ke dalam kerajaan pada hari ini adalah satu perkara yang sangat-sangat disyukuri ya. Kita sangat berterima kasih sebab akhirnya kerajaan Malaysia pada hari ini dapat dimasuki ataupun dapat dicampuri sama oleh elemen-elemen agama Islam ya sebagai agama rasmi persekutuan kan, pasal 3. Jadi parti PAS boleh memainkan peranan yang jelas sebagai custodian ataupun sebagai penjaga kepada kepentingan Islam ya dalam negara kita. Memang PAS adalah satu parti yang sentiasa daripada negara kita sejak tahun 1991 apabila Dewan Ulama UMNO ya berpecah dan menubuhkan Persatuan Islam Semelaya ya oleh Tuan Haji Ahmad Fuad ya, itu sejarahnya. Jadi bagi saya PAS akhirnya menjadi sebuah parti yang sendiri ya dan sentiasa ada dalam sepanjang perjalanan sejarah negara kita sejak daripada 1951 dan kita merdeka, PAS juga ada, lepas tu kita bentuk Malaysia, PAS juga ada, dan lepas tu PAS membuat kerajaan dan setiap kali pilihan raya kebangsaan atau umum PAS memasukinya. Dan PAS telah pernah menang pilihan raya yang pertama, bukan pilihan raya pertama, minta maaf ya, pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan ataupun Federal Council 1995 dan PAS menang satu kursi. Ya, seorang ulama ya daripada Perak menang kursi itu. Tetapi lepas tu kita dapati PAS terus memasuki pilihan raya pilihan umum sejak 59 dan mereka memenangi kursi kadang secara besar kadang secara sikit ya. Dan PAS juga mengalami satu episod perjalanan sejarah yang panjang. Ada masa PAS kuat, ada masa PAS berpecah-pecah ya, terutama dalam tahun 1970-an kan. Apabila PAS menjadi 3 parti kan, dan kita kata itu biasalah dalam evolusi berpolitik, itu memang biasa berlaku. Itu sejarah. Jadi saya rasa PAS ini memang satu parti yang sentiasa ada dalam politik negara kita, dan dia bukanlah satu parti baru ya, dia satu parti yang telah kita kata menjalani berbagai-bagai proses ya, jatuh bangun, kekuatan, kelemahan dia, dan kepimpinan dia juga sudah silih berganti ya. Presiden PAS telah menjadi berganti ya. Jadi sampai hari ini dalam menjelang kurun ke-21 ini 2020, PAS memang satu parti yang sangat berpengalaman. Dan saya rasa inilah kali kedua ya PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan negara. Kali pertama dulu masa Datuk Asri Muda. Jadi Presiden PAS dia telah memasuki kerajaan masa itu Barisan Nasional lah di bawah Tun Hussein On. Tapi lepas tu 1947 PAS telah keluar daripada barisan dan dia berpecah, dan memang masa itu adalah masa gawat ya bagi PAS. Tapi apapun sejarah telah berlaku. Hari ini kita patut mensyukuri kerana PAS akhirnya dapat bersama-sama membentuk kerajaan pusat ya, dan PAS sentiasa mengekalkan Kelantan dan pilihan raya PAS dia dapat Terengganu kan, dan PAS sentiasa ada, tapi ada negeri PAS kuat, ada dan tidak. Bagi saya itu adalah perkara biasa. Tapi apa yang kita mensyukuri hari ini ialah kemasukan dia sebagai parti kerajaan ya, dan kita terima kasihlah kerana PAS telah memainkan peranan yang jelas ya, yang rakyat Malaysia saya rasa terima kasih sebab PAS telah dapat menunjukkan bagaimana dia menjadi sebuah parti yang boleh memikirkan ya kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan agama Islam, dan kepentingan ekonomi kita, keharmonian perpaduan kita. Saya rasa PAS telah dapat memainkan peranan. Terima kasihlah, dan saya syukur sebagai rakyat kita dapat bekerjasama. Walaupun PAS dengan UMNO dulu bermusuh ya, dan UMNO dan PAS telah berbaik dalam Muafakat Nasional, dan hari ini dia dapat terjemahkan dalam Perikatan Nasional. Dan bagi saya sebenarnya yang paling menarik di sini induknya UMNO ya, induknya UMNO. Dulu PAS keluar daripada sana kan, ada perbezaan ya, ulama fikir dia ada persatuan sendiri, maka dia adalah PAS. Lepas tu kita dapati bersatu juga adalah keluar daripada UMNO. Begitu juga dulu kita ada Parti Negara ya, pun keluar daripada UMNO. Kita ada juga Semangat 46 keluar daripada UMNO. Lepas tu Bersatu juga keluar daripada UMNO. Tetapi akhirnya ya, ini bukan nak puji bukan nak apa, tetapi dari segi sejarah kita boleh buat satu conclusion bahawa UMNO itu adalah parti induk ya, kecil hati, merajuk, marah ya, orang keluar. Tetapi akhirnya kekuatan Melayu itu adalah pada UMNO ya.
Mungkin memang ada salah silapnya, mungkin ada, kita tak okay, saya baca sejarah saya tahu, tapi tak payahlah kita nak huraikan semua di sini kan. Tapi yang paling penting tu akhirnya kita dapati UMNO tu masih jadi tetap induk. PAS bergabung dengan UMNO, bagus ya, memang bagus. Lepas tu Bersatu juga bergabung dengan UMNO, dan Sarawak gabungan, Parti Sarawak juga dapat bergabung balik. So kita harap ini bukan soal Parti Bumiputera atau tidak. Bagi saya, Malaysia ini didokongi oleh semua kaum, ya, semua kaum. Kaum Melayu, pribumi, Melayu itu Islam, pribumi tak Islam, tapi ada juga di negeri-negeri kita ada semua. Kemudian bukan Melayu kan, bukan Melayu pula banyak parti. Kita ada MCA, ada MIC, ini parti lama. Tapi kita ada DAP kan. Jadi bagi saya, tiap-tiap gabungan yang nak dibawa, yang nak dibuat, dia mestilah mengambil kira semua kaum ya di Malaysia ni. Ya, kita jangan ada, bagi saya lah, satu perkara yang patut kita belajar dari sejarah yang telah berlaku, ya, yang menyebabkan keadaan ini berlaku. Sebenarnya Malaysia ini telah menjalin atau telah berdiri kukuh di atas sebuah kerajaan yang berbagai kaum, dan kerajaan itu selalu mengambil kira kepentingan semua kaum, ya. Dan dasar-dasar negara yang telah dibuat sebelum ini, ya, sejak daripada kita sebelum merdeka, ya, misalnya UMNO tubuh tahun 46, ya, dan dia ada dasar-dasar untuk menjaga kepentingan orang Melayu, ya. Semua parti di Malaysia ini adalah parti yang berdasarkan kaum, ya, dan kalaupun kita nak ubahnya, tetapi sebab tradisi itu dah kuat sangat, dah berakar umbi, dah jadi orang kata saka tau, you tak boleh cabut. So kalau you nak buat satu parti yang semua kaum, memang rumit. Datuk Wan Jaafar dulu cuba kan, sebab tu dia nak buka UMNO pada semua kaum. Orang Melayu tolak, dan pemimpin masa itu juga tolak Datuk Wan. So Datuk Wan buat parti negara, ya. Parti negara juga tak boleh tahan lama, dan Tun Hussein On yang menyokong bapaknya itu kembali kepada UMNO, Tun Abdul Razak ambil dia. So lepas itu kita dapati berbagai isu itu sebagainya, akhirnya ada perpecahan sedikit, dan akhirnya UMNO itu tetap intact, ya. Dan ada percubaan nak bunuh UMNO, nak haram UMNO, tapi mungkin Tuhan juga sayang ke UMNO kot, jadi benda itu kekal. Dan PAS juga mengajuk dengan UMNO, tetapi sekarang telah berbaik balik. Jadi bagi saya, MCA, MIC juga mainkan peranan. Jadi apa pun parti yang nak memerintah negara ini, mentadbir negara ini, bukan memerintah tu yang di-Pertuan Agong, ya, raja-raja negeri, raja pemerintah, yang di-Pertuan Agong pemerintah negara. Tetapi apa pun saja parti untuk menguruskan menjadi kerajaan, ya, pentadbiran negara ini, dia mesti ambil kira ni, ya, kedudukan kita yang telah bermula sebagai sebuah negara yang meraihkan kepelbagaian kaum, dan meraihkan perhatian yang kita kata yang telah ada proportion, yang ada kadar yang tertentu. Jadi you tak boleh menafikan dasar-dasar yang menolak satu kaum. You kena bawa semua. Itu adalah dasar kenegaraan, sistem kenegaraan yang telah kita bina. Jadi apabila adanya dalam usaha 2 tahun ini untuk membubarkan dasar-dasar lama, dan ini tentu menimbulkan bantahan pada orang-orang Melayu misalnya kan, atau Bumiputera. Dan bila dasar-dasar itu tidak mengambil kira, ini yang jadi masalah rasa tak puas hati dan sebagainya. Jadi bagi saya, penubuhan kerajaan baru ini adalah satu penubuhan yang telah mengajar kita rakyat Malaysia supaya kita tak boleh menekan kaum lain, ya. Kita tak boleh menidakkan kepentingan orang lain. Kita mesti bekerjasama ikut apa yang telah kita persetujukan masa kita merdeka. Kontrak sosial itu, ya, mesti diikuti. Dan kontrak sosial itu telah kita masukkan dalam Perlembagaan Negara. Perlembagaan Malaysia 1963. Sebelum itu Perlembagaan Tanah Melayu 1957. Sebelum itu Perjanjian Persekutuan 1948. Dan bila kita tubuh Malaysia, tentu kita pakai Perlembagaan Malaysia, tetapi di bawah ni dia buat ambil kira semua. Jadi kita tak boleh menubuhkan kerajaan atau menguruskan negara ini dengan tidak mengambil kira sejarah, ya, dengan tidak mengambil kira warisan yang telah kita buat, ya, dengan tidak mengambil kira dasar-dasar yang telah dibuat sejak merdeka. Misalnya, you tak boleh buang sejarah. Misalnya UMNO itu sendiri adalah sebuah sejarah, ya. Banyak parti yang ditubuhkan, tetapi sepanjang masa zaman, siapa yang diuji? UMNO, PAS, ya, DAP diuji, MCA, MIC diuji. Parti-parti lain dulu kan banyak, dan semuanya sudah terkubur. Parti Rakyat Malaysia sekarang dah tak ada dah kan.
Parti Demokratik, Democratic Union Party, apa tu yang apa tu, kau tak silap saya, Doktor yang Pulau Pinang tu tubuhkan. Semua parti ada, tetapi yang kita kata lasting ya, ataupun yang kukuh, yang survivalnya dapat dibuat adalah parti-parti yang menghadapi cabaran dan dapat mengatasi cabarannya. Tapi parti yang betul ialah parti yang tidak menindas orang lain, ya. Parti yang sepatutnya operasi atas dasar demokrasi berparlimen, ya, dengan mengambil kira semua sejarah warisan yang telah kita masukkan dalam perlembagaan. Apa dia? Raja, institusi raja. Pasal 181 kan? Institusi agama Islam sebagai agama persekutuan. Institusi apa, tanah simpanan Melayu. Ya, walaupun tak banyak, less than kurang 20%, tapi itu dah ada dalam perlembagaan. Askar Melayu dah ada dalam perlembagaan. Lepas tu kita dapati kuasa yang di-Pertuan Agong sangat jelas dalam perlembagaan Malaysia. Kuasa raja pemerintah di negeri-negeri sangat jelas dalam undang-undang tubuh negeri. Jadi kalaulah kita mentadbir negara ini ikut acuan yang telah ada, maka sebenarnya kita tak ada isu. Tetapi kalau kita cuba ubah, dia menimbulkan ketegangan, rasa tak puas hati, bantahan dan menyebabkan rakyat gelisah, maka kerajaan itu tak akan dapat bertahan lama. So maksudnya dengan pembabitan PAS dalam gabungan baru ni, adakah memberi peluang kepada PAS untuk membangunkan Kelantan contohnya dari segi dana? Oh, ya, okey. Saya rasa walaupun PAS itu dulu parti pembangkang, ya, dia tidak bekerjasama dengan Barisan Nasional, tetapi kita mesti ingat, ya, saya ingat lagi, kita ada wakil rakyat daripada Kelantan. Dan wakil rakyat itu sebenarnya banyak buat projek ke Kelantan. So makna walaupun Kelantan itu dikatakan negeri pembangkang, tetapi sebab dia adalah negeri yang dipegang oleh PAS, maka hubungan rakyat, ya, rakyat Kelantan dengan rakyat persekutuan, dengan pemerintah Kelantan dengan pemerintah persekutuan sentiasa ada. Dan memang saya rasa masa Alhamdulillah Datuk Guru Ni Aziz, ya, ada pemusuhan yang jelas kan, dengan kerajaan pusat. Siapa yang pimpin kerajaan pusat pada masa itu kita tahu. Tetapi lepas itu kita dapati zaman Pak Lah, ya, dia mula bertaut balik. Walaupun dia tak masuk Barisan Nasional. Dan zaman Datuk Najib, dia bertaut balik. So banyak projek dibuat di Kelantan. Banyak perkara dihantar di Kelantan. Ya, tetapi PAS tak masuk pada kerajaan pusat, tetapi satu persahabatan yang friendly atau satu persahabatan yang baik sentiasa dilakukan. Tapi biasalah, ya, apa kita dapati rasa tak puas hati masih ada. Tetapi apa yang kerajaan pusat tak buat di Kelantan, tak maaf lah, ya, pendidikannya, hospitalnya, jambatan besarnya, peruntukan untuk orang-orang luar bandar, Feldanya, Felkranya, banyak buat. Jadi bagi saya sebenarnya gini, bila PAS masuk ke dalam lagi mudahlah, ya. Masa Datuk Asri dulu jadi Menteri Tanah dan Wilayah kan, kalau tak silap saya, Felda dapat dibuka dengan meluas di Kelantan, di seluruh tanah Melayu, di seluruh negeri di sini dan juga di Sabah Sarawak. Dan kita dapati orang Kelantan dapat faedah yang banyak daripada Felda, dan mereka dapat tanah dan sebagainya. Jadi bagi saya pemusuhan yang lama tu biarkanlah, ya, dah lepas, dia jadi sejarah. Tetapi hari ini bila PAS menjadi anggota kerajaan pusat, bagi saya kedudukan hubungan politik, ya, hubungan ekonomi, hubungan pendidikan itu patut dapat diperhalusi lagi. Dan dengan itu rakyat Kelantan adalah juga warga negara Malaysia kan, macam negeri-negeri lain. Maka kita kena buat persahabatan itu sebagai suatu kerjasama antara kerajaan dengan kerajaan. Ya, jadi bagi saya kemasukan PAS ini adalah satu perkara yang memang kita nantikan. Cukuplah kita berpisah begitu lama, dan saya percaya PAS boleh, apa kita kata, melalui kerajaan yang ada sekarang dengan perundingan yang betul. Jangan keras kepala masing-masing, ya, maaflah, tapi bagi saya selalunya pergaduhan kita itu adalah kerana kita bertegang dengan kehendak kita. Patutnya runding elok-elok kan, supaya semua orang dapat faedah. Sebab kita bercakap untuk negara kita, untuk rakyat Malaysia kan, tak kira apa kaum, ya. Tambah pula untuk kepentingan agama Islam. Ya, jadi PAS masuk sini bagi saya adalah bukan nak memperkukuhkan sampai kita bersikap ekstrim pada agama lain, tidak. Perlembagaan kita pasal berapa? Pasal 11 kan, agama lain bebas dilakukan di
Malaysia dalam keadaan aman dan tenteram, bukan dengan senjata dan bukan dengan kita kata dakyah yang merosakkan hubungan antara kaum. Itu jelas ya, pasal 11. Jadi bagi saya kebebasan suara pasal 10 itu ada, tetapi jangan sampai bersikap ekstrim. Memang kita tak galakkan. Jadi bagi saya, semua rakyat Malaysia, semua parti-parti politik yang membentuk kerajaan, saya percaya mereka duduk di landasan yang betul. Kita bila utamakan ataupun bila kita letak Islam pasal 3 sebagai agama persekutuan, bukan bermakna kita menindas agama lain, tak. Isunya sekarang apabila you pijak Quran, ya, apabila you mencaci Nabi Muhammad SAW, apabila you misalnya letak kepala khinzir dekat surau, kan? Darah khinzir you taburkan, lepas tu you biarkan babi hutan berselerak di kawasan-kawasan orang Islam. Bagi saya, inilah perkara yang patut kita atasi supaya kita hormat semua agama. Kenapa pula you tiba-tiba menjadi terlalu kasar kepada agama Islam? Kenapa pula you menghina Nabi? Tentu orang Islam rasa tersinggung. Sebab itu bagi saya, rakyat Malaysia kena faham, semua kaum, bahawa peruntukan perlembagaan itu dah ada. Dan itu bukan kita buat sekarang. Kita buat sejak 60 tahun dulu, 6 dekad dulu. Ya. So, kita kena laksanakan. Sebab itu dasar yang telah kita bersetujui bersama. Memanglah bukan kita yang tulis dasar tu. Yang tulis, yang buat dasar tu, yang terima kerajaan adalah sultan-sultan kita. Ya. Yang buat agreement itu adalah British dengan sultan-sultan kita. Bukan rakyat dengan rakyat. Tak ada. Rakyat dalam sistem kita adalah pengundi saja. Yang menguruskan negara, yang mentadbir negara, yang buat polisi ialah orang yang kita pilih dalam DUN dan juga dalam parlimen. Dan mereka ini mentadbir negara mengikut prosedur yang ada. Dan bila pelantikan Perdana Menteri misalnya, pelantikan Menteri Menteri adalah dibuat oleh yang Di-Pertuan Agong. Kita bagi dah. Kita bahagi kuasa tu. Kuasa raja yang mana, kuasa rakyat yang mana. Bukan boleh rakyat gaul semua, tak boleh. Tak boleh. Rakyat memang sentiasa kuasanya ialah dia rakyat. Dia mengundi, pilih pemimpin. Tapi yang melantik pemimpin di peringkat negeri dan juga di peringkat negara adalah sultan yang memerintah di negeri tersebut dan juga yang Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Sebab itu bila kita ada krisis baru, muktamadnya adalah yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu. Itu dia. Jadi rakyat kena faham bidang kuasa rakyat di mana, bidang kuasa raja di mana. Jangan kita gaulkan semua, kita nak buang raja, kita hina raja, sebab tak boleh. Itu menunjukkan kita tak memahami rukun negara. Tak memahami perlembagaan kita dan rukun negara. Jadi rakyat Malaysia, apa kaum pun, terutama yang tak faham tentang perlembagaan kita, yang tak faham susun atur ya masyarakat Malaysia ni, Malaysian nation ni, yang tak faham, dia kena belajar. Dan kita jangan bersifat kurang ajar pada sistem yang telah kita buat, nak mengubah semua dengan you harap, bila you nak ubah semua, you kacau semua, you harap orang yang kena itu akan senyap. Tak. Orang yang kena itu akan fikir balik, akan beri jawapan balik dan akan berikhtiar untuk tidak mereka terus dihina dan sebagainya. So bagi saya itu yang sangat pentinglah semua rakyat Malaysia faham dan kena dukung kerajaan baru. Memang ada yang tak sokong, tapi kita dah bagi peluang 2 tahun pada kerajaan yang baru jatuh. Kita bagi peluang pada kerajaan yang baru dibentuk dan campur tangan Seri Paduka Baginda yang Di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, Raja-Raja Malaysia yang Rulers Conference itu adalah perkara yang akhirnya menjadi keputusan. Sebab masalah ni, ini perkara besar tau. Banyak rakyat Malaysia tak faham. Dia kata kuasa rakyat, tetapi kuasa raja dia tak nampak. Kan? Jadi kita sekarang dikejutkan bahawa rakyat boleh buat macam-macam political maneuvering, kita boleh buat, atau permainan politik buat, tapi akhirnya you menimbulkan keadaan keluh kesah, ya? Keadaan gawat dalam negara kita. Ekonomi kita jatuh, duit kita jatuh, unemployment terlalu banyak, pengangguran terlalu banyak, ya? Akhirnya raja kena step in. Raja kena datang dan uruskan itu. Maknanya kuasa rakyat tak semestinya betul. Ini my point. You patut masuk ke ini. Kuasa rakyat semestinya tidak betul. Demokrasi bukan the final solution ataupun bukan cara terbaik untuk menguruskan negara. Kalau demokrasi secara total, dia menjadikan orang tidak bertanggungjawab. Dan you bercakap soal rasuah. Demokrasi juga menggalakkan rasuah. You beli pengundi, kan? So, kuasa raja. Itulah yang fair. Sebab itu, di Malaysia ni kita untung. Sebab kita kekalkan institusi raja, dia sebagai check and balance, ya, kepada sistem pentadbiran kita yang ada dan pemerintahan yang kita ada. Sebab kalau kita bagi rakyat berkuasa penuh, baru 2-3 hari ni, kan, apa jadi? Dia main tu main sokong menyokong. Kita tengok rakyat tak boleh buat apa, kan? Lepas tu sebab itu ada cadangkan bubar parlimen. Tapi kalau boleh, kita tengok, dan ada orang bercatur. Raja yang buat keputusan. Kalau harap rakyat, hancur.
Itu sebab kuasa rakyat belum tahu lagi sesuatu yang betul, ya, sesuatu yang benar. Kuasa raja, ya, kuasa raja ikut perlembagaan, ya. Sebab kita tak boleh raja juga, tak boleh berkuasa main suka saja, ya, ikut perlembagaan. So bagi saya perlembagaan itu adalah perkara yang tertinggi yang menentukan bidang kuasa dan juga menentukan bagaimana pelaksanaan untuk kita menguruskan negara dan mentadbirkan negara. So sistem kita adalah yang terbaik, check and balance. Bila dalam satu gabungan ni ada banyak parti, adalah menjadi satu peranan untuk PM untuk memastikan semua parti dalam tu bersepakat. So macam mana bila masing-masing faham pemahaman dia orang lain-lain kan, macam PAS untuk agama. So macam mana kita nak memastikan dia ni persefahaman tu? Rasa saya dalam mana-mana sistem pun, kalau kita sebuah pejabat, kita ada seorang bos kan, CEO. CEO itu mestilah melihat perkara itu daripada pandangan atas. Ya, apa dia orang panggil pandangan burung lah, a bird's view, ya, daripada atas dia melayang tu dia tengok. Jadi dia kena adil dan dia kena bertanggungjawab pada organisasi dia. So kalau sebuah negara, kita ada Perdana Menteri dan kita ada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Perdana Menteri adalah pelaksana, dia adalah CEO pada syarikat Malaysia. Katalah negara kita sebuah syarikat kan, ini adalah CEO. So CEO kena master semua perkara. Dia bukan hanya tahu ekonomi, dia bukan hanya tahu pentadbiran, dia juga kena tahu budaya, dia kena juga tahu agama, ya. Dia juga kena tahu sejarah, warisan kita, dan yang paling penting sekali dia mesti berlaku adil. Tapi keadilan itu jangan sama rata, sebab dalam politik negara Malaysia ni kita bukan sama rata sama rasa tahu. Kita bukan sosialis. Kita adalah mengamalkan keadilan sosial. Pinjam kata-kata kan orang lain tu, social justice. So kalau social justice itu ialah yang miskin kita bantu. Sebab itu kita ada dasar BRIM, kita ada satu klinik itu. Malaysia ni ambillah perkara-perkara yang debat, bukan kata nak sokong, tidak. Tapi perkara-perkara yang boleh bagi bantuan, ya, kepada orang-orang yang memang kurang berada. Kalau orang kaya, ya kita kenakan cukai, kan betul? Dalam Islam pun begitu. Orang yang berada sedekah. Sedekah satu, zakat satu, bukan? Baitul mal satu. Dalam sistem barat memang ada juga. Ada income tax. Siapa dapat pendapat lebih, kena income tax. Yang kurang, tak ada income tax. Lepas tu kita ada sistem-sistem Jabatan Kebajikan Masyarakat, misal kata, untuk bantu orang-orang miskin. So, kita mesti ada sistem yang boleh membantu antara satu sama lain. Jadi apabila kita apply pada kerajaan campur ni kan, saya rasa ini bukan satu pengalaman yang baru kan. Kita dah ada sejak kerajaan perikatan dulu, ingat? Perikatan tahun 1955 kan. Ya, kita dah ada. Jadi bagaimana Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, ya, Tun Hussein On, ya, Tun Mahathir, ya, sebagai PM keempat, lepas Pak Balawi, ya, dan Datuk Najib. Bagaimana mereka ni tadi sebagai Perdana Menteri menguruskan negara mengikut kepelbagaian ini dengan berdasarkan kepada perlembagaan negara, berdasarkan undang-undang negara, berdasarkan kita kata social convention yang telah kita buat, ya. So semua. Jadi PM yang adil ialah PM yang boleh menguruskan negara mengikut peruntukan perlembagaan, mengikut peruntukan undang-undang, mengikut keadilan sosial yang ada dalam negara kita, dan lepas itu membuat langkah-langkah program membantu rakyat yang miskin, rakyat yang tak berpendapatan tinggi, rakyat yang perlukan bantuan pendidikan. Sebab itu kita ada PTTN. Bagi saya sepanjang 60 tahun ini sistem kita dah bagus dah. Ya, dah bagus. Jadi bagi saya percaya Perdana Menteri sekarang yang ke-8 ini adalah seorang yang banyak pengalaman sebagai pentadbir. Dia pernah jadi menteri kan. Berapa lama dia masuk UMNO, sejak muda bukan. Lepas tu dia jadi menteri. Dan dia adalah seorang tokoh yang saya rasa kurang sekali mengeluarkan statement yang menyinggung orang, ya. Kurang sekali, dan dia senyap aja. Lepas itu dia pula seorang yang pun latar belakang pendidikan agama Islam, ya, bapaknya seorang ulama, ya. Semua orang kenal di Johor. Lepas tu dia pula English educated, ya. Dia ekonomi, ini kan graduate kan, ekonomi graduate daripada Universiti Melaya. So bagi saya dia ada semua. Ya, dia ada semua. Dan lepas tu dia terbuka sebagai Menteri Pelajaran, pernah tak? Pernah. Lepas tu Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri. Yalah, betul lah. Dia lantik saya jadi jawatankuasa, pengurusi jawatankuasa tu dia masuk Menteri Pendidikan. Ya, betul. Sebelum keluar kan. Lepas tu dia juga seorang yang Melayu, dia kuat. Ya, kuat. Maksud saya dia membesar dengan budaya Melayu. Lepas tu dia membesar dengan evolusi pemerintahan kita yang jelas.
daripada zaman dia muda, ya, dia join UMNO sampailah, ya, tahun bila dia keluar, dia kena pecat tu kan. Itu memang sejarah, you kena baca, jangan kecil hati, ya. So dia kena, lepas tu yalah, itu percaturan politik masing-masing, tapi ini juga nasibnya kan, Tuhan meletakkan dia sebagai PM, ya. Kita duk ingat lagi 2 orang tu lah, tapi tiba-tiba dia yang muncul, ya. So maksudnya sekarang bagi saya, seorang yang sangat pengalaman, seorang yang sangat faham politik Malaysia, seorang yang saya rasa ada pendidikan agama yang jelas. Lepas tu seorang yang saya percaya kurang bercakap dulu lepas tu fikir. Dia jaga stature dia, betul kan? Dia jaga stature dia. Bagi saya bukan berlebih-lebih lah, tapi saya pun sejak saya muda, sekarang umur saya pun dah bawah sikit dah daripada dia, tahu, ya. Sekarang Tan Sri berapa umur? 70? You should know kan, you patut tahu. So bagi saya, dia dengan saya beza berapa tahun? Nanti 6 tahun ke 7 tahun. So saya dah tengok dia daripada muda dia join UMNO sampai sekarang. So bagi saya sebagai rakyat lah, dan sebagai orang yang senior citizen, bagi saya negara kita perlu aman. Sebab yang kita nak tinggalkan negara kita ini adalah pada anak-anak muda yang patut dapat pendedahan yang betul. Anak-anak muda yang bukan dengan fitnah, tetapi baca buku elok-elok, buku sejarah terutamanya. Ini negara kita. Sebab itu bagi saya soal misalnya pembahagian kursi kabinet, ya, saya percaya itu akan diuruskan dengan baik. Kita sentiasa, Malaysia ni merdeka bukan dengan darah, tahu. Komunis nak angkat senjata dengan darah, kita gagalkan. Kita selalu berunding. Sejak zaman Dato' On menumbangkan Millennium Union, sampailah kita dah buat Persekutuan Tanah Melayu. Lepas tu Tunku Abdul Rahman merdeka. Dia berunding dengan komunis kan? Dia berunding dengan British. Lepas tu Tun Abdul Razak lagilah seorang yang sangat faham masalah luar bandar kan? Dia maju ke luar bandar. Ada Pak Husin On, ya, seorang tentera, seorang peguam yang nak buat semua ikut peraturan, ya. Lepas tu kita dapat Tun Mahathir, seorang doktor yang banyak perubahan. Lepas tu kita dapat pula seorang religious background kan, Pak Lam. Dan kita dapat Najib, seorang korporat. So bagi saya, kita punya pengalaman ini dikendalikan oleh PM-PM kita yang bagus, dan mereka ada latar belakang yang bagus, dan mereka ada pengalaman yang luas. Dan bila saya percaya mereka melantik, bila Tan Sri melantik, ya, orang-orang untuk menjadi kabinet dia dalam masa 2 hari ini, saya percaya semua pertimbangan itu akan digunakan. So soalan itu tadi, apakah mereka nanti akan tak? Saya percaya kita takut krisis lama tu berulang balik kan. Saya percaya mereka cukup matang. Dia seboleh-bolehnya takkan mengulang krisis lama. Takkan nak bergaduh, you baru 2 hari kerajaan. Kan? Jadi bagi saya cukup-cukuplah pengalaman yang apa kita kata jadi berkecamuk ni kan, cukuplah. Saya rasa Tan Sri akan memikirkan cara terbaik, dan semua presiden parti yang mendukung dia akan memikirkan terbaik. Saya percaya Datuk Zaid Hamidi berunding dengan baik. Saya Tuan Haji Guru Abdul Hadi Haji Adi akan menjadi. Lepas tu Bersatu dah tentulah jadi pemimpinnya. Lepas tu Sarawak pun juga memikirkan. Abang Johari juga seorang, bukan orang baru. Memang dia akan menjaga kepentingan Sarawak, tapi kena ingat jangan pula terlebih. Negeri lain pun kena dijaga juga. Ini yang kita ni selalu emosi. Kalau kita dari Sarawak, kita nak lebih Sarawak. Sarawak mesti utama. Habis negara Malaysia macam mana? Tak ada. So saya rasa perasaan itu jangan. Kita kena utamakan negeri kita, jangan. Kita kena utamakan negara Malaysia, dan kita bekerjasama membuat pakat elok-elok supaya semua negeri adalah dapat dibela dengan baik. Ini masalah kita terlalu mementingkan diri sendiri, mementingkan negeri kita, lepas tu mementingkan kuasa kita, lepas tu mementingkan parti kita. Ini tak boleh lah. Saya rasa Tan Sri Mahyudin akan membuat sebaik-baiknya, dan saya percaya mereka akan berunding meja bulat dengan sebaik-baiknya, dan kita harap, kita doa lah, ya, sebab akhirnya ini semua pada Allah SWT kan. Kita berharap Allah akan memberkati, ya, setiap usaha yang mereka buat, dan saya harap pemilihan itu biarlah yang betul-betul ada pengalaman. Sebab yang 2 tahun dulu tak ada pengalaman, jadi menteri pun tak berapa betul. Lepas tu pendidikan yang betul, ya, dengan tipu sijil. Lepas tu dia mesti ada apa kita kata, dia punya subject matter tu. Kita belajar, kalau you nak menguruskan ekonomi negara, you mesti ada background ekonomi, tahu. You apa tu buat financial ke, you buat accounting ke, atau you buat economic secara general, you mesti ada. Lepas tu
background mesti betul ya, dengan kepakaran dan bidang yang dia nak bagi kerja tu. Yang paling penting saya rasa, ya, kita semua kena sayang Malaysia. Kalau kita sayang parti kita, diri kita takkan, tapi yang paling penting kita sayang Malaysia. Ini rumah kita tahu. Saya selalu tekankan, ini rumah kita. Kalau rumah kita hancur, sengit-bengit, atau sana bocor sini bocor, macam mana kita nak duduk diam dan duduk elok? So rumah kita mesti baik. So kalau dia sengit, kita kena betulkan. So, kalau ada orang nak tebuk lubang, nak bagi tengok orang kat dalam mengintai ke, nak dara kita kena betulkan. Ataupun kita ada orang pangkas dia punya tiang, sengit kan, kena betulkan. So jadi bagi saya cukuplah 2 tahun ini, dan bagi saya cukuplah kemelut dalam seminggu lepas. Saya rasa Malaysia mesti maju ke depan. Kita tak mau ke belakang. Kita dah buat 60 tahun terbaik. Tiba-tiba oleh kerana kita ada polisi-polisi yang tak friendly pada negeri-negeri luar, misalnya pada China, pada Singapura, kita batak projek-projek tu. Sekarang siapa yang naik? Indonesia. Emirat Arab Bersatu bagi dia projek. China beli kelapa sawit daripada dia. Dan Indonesia penduduknya berapa ratus juta. Mereka ada aset modal yang besar tu, penduduk dia. Cukup dia transport, dia ekspor tenaga buruh dia, ekspor dia punya bahan-bahan mentah, ekspor dia punya minyak, ya, ekspor dia punya budaya. Kita nak ekspor apa? Kita dah ke belakang ni. Pelancong lebih suka Indonesia daripada kita. Tambah coronavirus ni kan, lagilah sunyi senyap. Singapura pun tak ada orang datang. Sebab semua orang takut. Arab Saudi pun tahan kita daripada buat umrah. So bagi saya, negara adalah sangat penting. Walaupun you nak menang parti ke, tak menang parti, tapi tolonglah. Saya merayu kepada pemimpin kita, negara ni utama. Ni ikhlas ni. Sebab akhirnya, kita ni, tahu manusia ni, orang kata saya dah berumur, betul lah. Tak lama lagi matilah kot. Tapi orang muda pun boleh mati, betul. Budak muda accident, motor boleh mati. Bagi saya yang penting kita fikir keselamatan negara yang berguna untuk rakyat dia. Itu yang paling penting. So saya harap kerajaan baru ni akan buat muhasabah diri, akan betul-betul meletakkan kepentingan rakyat dan negara dalam perhatian dan pertimbangan mereka. Dan bila mereka lantik barisan kabinet itu, biarlah orang yang berpengalaman, berpendidikan, orang yang sayang negara dan orang yang ikhlas kalau boleh. Walaupun orang kata politik ni kotor, tetapi bukan politik yang kotor, orang yang megangnya kotor. Tapi bagi saya percaya takkanlah dalam kotor tu tak ada yang baik, ya. Saya percaya ada manusia baik sebab kita orang beragama, ya. Kita sentiasa ingat kita mati lepas ini untuk orang Islam. Tapi kalau tak Islam pun, ya, kalau mereka tak ada akhirat pun tak kisahlah, tetapi mereka memikir bahawa mereka, di bawah tangan mereka itu rakyat Malaysia, bukan satu kaum, semua kaum. Kalau dia jadi menteri pengangkutan, dia bukan deal dengan orang Cina saja, bisa kata tak? Dia deal semua orang. Ya, so undang-undang tu mesti ada. Mana kita ada undang-undang jalan raya untuk Cina, untuk Melayu? Dia tak ada. Untuk all semua. Ini soal perumahan, bisa kata. Kan? Satu isu besar. And then soal apa kita kesihatan. Kita takkan nak lantik semua Melayu. Atau kita nak lantik UMNO, saya tak boleh juga. Kita banyak parti ni. Kita kena bagi elok-elok. So saya harap Tan Sri Mahyudin sebagai PM ke-8 akan dapat membuat apa kita kata satu keadaan lebih baik lah untuk kita semua. Amin. Kita balik ke PAS balik tadi. Dan ada pengalaman, ingat tak waktu Penggal 74 ke 78 tu waktu Tun Hussein On, Asri Muda, Datuk Asri Muda ya. Ingat tak apa yang berlaku waktu tu? Adakah PAS dalam kabinet ni memainkan peranan yang penting ke, ataupun dia cuma sidekick saja ke? Dah. Saya percaya pengalaman 74-77 tu kan, yang diorang akhirnya PAS kena keluar daripada BN dia. Itu sebenarnya macam ni. Saya rasa ini permainan politik, ya. Masa itu saya tengok ada pihak-pihak dalam golongan PAS, ya, yang cuba mempengaruhi pusat, ya. Aku tak ingat Datuk Nasir, ya, rapat dekat pusat. Jadi orang di Kelantan misalnya tak puas hati. PAS tak puas hati. Jadi masa itu PAS pecah kepada 3, tak silap saya. Okey, kita ada PAS, kita ada Hamim, Datuk Asri buat, dan kita ada Berjasa ke Berjaya, ya. Tak, dia Berjasa kau tak silap saya, Berjasa. Datuk Nasir, ya, Datuk Muhammad Nasir. Dia ni. Jadi pergolakan kuasa politik dalam PAS. Tapi macam biasa salah UMNO lah. Dia kata ada ambil UMNO, kerajaan pusat ada ambil side. Tapi apa pun dia pecah 3. Dan kita ada demonstrasi dekat Kelantan tau. Rasa tak puas hati. Berpuluh ribu demonstrasi di Kelantan tu. Akhirnya Kelantan diisytiharkan darurat. Tahu? Bila darurat,
Agung isiakan darurat di Kelantan saja. So Kelantan kena freeze lah semua parti politik. Lepas tu lepas 2-3 tahun dia buat pilihan raya. Itu yang 78 pilihan raya. Dan itu PAS menang, tak silap saya lah. Lepas tu bukan PAS menang, BN menang. Lepas tu rasa tak puas, bergolak lagi ni 1990 ya, PAS akhirnya dapat balik Kelantan. So bagi saya semua krisis politik dalam negara kita yang masa lepas-lepas ini adalah perebutan di antara pemimpin-pemimpin, ya. Rakyat luar macam kita tengok aja. Dan mungkin kita terpengaruh dengan kumpulan ini, kita sokonglah dia kan. Terpengaruh kumpulan, kita sokong. Tapi minta maaflah, saya orang sejarah. Dan bila saya kaji, kalaulah para pemimpin kita boleh duduk dan berbincang dengan elok-elok, jangan pecah. Ya. Kekalahan UMNO, BN pilihan raya lepas kenapa? Berpecah. Kan, berpecah. Orang macam-macam tuduh UMNO, dan ada UMNO lari dan menang dalam UMNO. Hari itu berapa dapat? 51 kan. Lepas tu pecah, lompat parti lain. So UMNO jadi lemah. Tapi apakah mereka dapat kuatkan parti yang baru masuk? Tak boleh juga. Sebab itu saya rasa pemimpin ini, bila rakyat dah bagi kuasa, dan you kena masukkan ni dalam ni tahu, rakyat dah bagi kuasa, kena jangan fikirkan diri sendiri. Dia tak ada, pemimpin itu, YB itu takkan ada di situ kalau rakyat tak pilih dia. Tambah pula kalau you dipilih atas parti lain, lepas tu you melompat parti lain. Bagi saya itu satu pengkhianatan tahu kepada rakyat yang memilih dia, pada orang ramai yang memilih dia. Jadi pemimpin, bila you dah dapat jadi YB, jangan fikir itu hak you, tak. Rakyat memilih you kerana you mewakili mereka atas nama yang tertentu. Jadi bagi saya PAS, alhamdulillah. Ini saya nak gunakan peribahasa Melayu. Biduk lalu, kiambang betul. Gunakanlah bahasa Melayu. Sebab hari ni orang terlalu westernized bahasa Melayu. Biduk lalu, kiambang betul. Itu kata-kata Dr. Burhanuddin tahu. Presiden PAS yang ketiga. Saya ada tulis buku dia. Bacalah. Ya, Presiden PAS yang ketiga kata, biduk lalu, kiambang betul. Dah puas orang Melayu ni bergaduh, tahu tak? Dulu kita ada isu Parti Kebangsaan Melayu Melaya, ada Parti Komunis Melaya, kita ada Parti Buruh, ni semua bergaduh ni. Yo, PKMM sokong Parti Komunis Melaya, UMNO sini satu pihak. So kita ada UMNO yang dengan raja-raja Melayu dan British, ini satu. Ya. Nah, jadi sekarang berpecah kita. Lepas tu mereka diharamkan. Salah UMNO juga dia kata sebab suruh diharam. Tak, British haramkan. Tapi soalnya sekarang sejarah kita memang bergolak. Kalau orang tak baca sejarah, dia ingat kita ni semua aman. Tak. Ada masa kita bergolak. 45, 46, 47, 48. Kita bergolak. Dan akhirnya bila British isytiharkan undang-undang darurat 48, dapatlah dikongkong. Tapi mereka bergerak dalam hutan. Ya, bergerak dalam hutan. Dan lepas tu bila 51 kan, 55 pilihan raya, Tengku buat perundingan dengan Baling, mereka isytihar, mereka tak nak bubar Parti Komunis Melaya, mereka betul. Tak, orang-orang lain tu dah masuk penjara dah. Burhanuddin, Ahmad Bustamam masuk penjara kan 7 tahun tahu dia orang kena. 7 tahun ya. Ahmad Bustamam masuk penjara, Bakar Bakir masuk penjara, semua saya tahu tu. Ya. Tapi nak kata mereka tu pejuang nasionalis tu lain, minta maaf. Sebab mereka ni macam-macam agenda, orang politik. Seorang yang grup Ahmad Bustamam ni, mereka nak merdekakan kita bersama Indonesia. Dalam Indonesia Raya, memang Melayu Raya betul, tetapi akhirnya you baca betul-betul fakta-fakta sejarah, dia nak masuk Indonesia Raya. Soekarno sebagai presiden, kita sebagai jajahan takluk dia. Tahu? Dan lepas tu kita orang sejarah kena ikhlas. Jangan sebab kita simpati dengan golongan radikal, golongan kiri atau golongan yang melawan UMNO, ya, kita simpati maka kita nak nafikan peranan UMNO macam buku teks ni buat. Tak boleh. Sejarah tetap sejarah. Ya kan? You tak boleh nafi. Kalau saya ni lahir tahun 50. Kata tak saya nak muda. Saya lahir tahun 60. Tua saya, muda saya setahun. Boleh ke tidak? Tak boleh. You ada dokumen yang mengatakan you begini-begini. So you tak boleh tulis sejarah mengenapikan dokumen. Itu yang saya kata macam pemimpin juga, ya, macam PAS. Mereka kena letak kepentingan rakyat. Tapi ada orang pemimpin juga mengikut cakap rakyat, dia hendak kepentingan ideologi. Ini bukan zaman ideologi. Ideologi dulu dah berlepas. Sekarang ideologi Islam, in part and parcel. Islam itu adalah kita kata ada elemen-elemen atau unsur-unsur yang membuat sebuah rumah negara kita. Betul? Malaysia. PAS adalah penting kerana
dia kata dia perjuangkan Islam. Tetapi UMNO juga penting perjuangkan Islam, betul. UMNO masa kita merdeka, masa Dato' On dia letakkan Islam sebagai agama negeri-negeri Melayu. Betul. And then Tengku letak Melayu tu bakanya, pertama sekali Melayu tu mesti agama Islam. Tahu? Lepas tu ada istiadat Melayu, lepas tu bahasa Melayu. So maknanya apa? Maknanya semua orang Melayu adalah agama Islam. Jadi macam mana you nak kata UMNO tu kafir? Betul? Sebab UMNO itu adalah Melayu, Melayu itu adalah Islam. Ada kita tak mengucap sama dengan dia? Inilah saya rasa perbezaan pertikaian politik ini mesti kita atasi. So jadi bila kita dah pakat balik ni, dah ada perikatan nasional kan? Dulu parti perikatan, sekarang ya mereka gabungkan perikatan nasional. Bukan Pakatan Harapan ke Pakatan Rakyat ke, tak mau. Pakatan nasional. Everything must be on the national basis. Itulah. Jadi bagi saya harap apa kita kata parti-parti yang nak buat kerajaan ini bekerjalah dengan betul, dengan adil dan dengan kembali pada dasar-dasar perpaduan negara. Ini sangat-sangat penting. Jadi kalau rakyat rasa selamat, mereka bersatu padu, saya percaya pembangunan pelaburan akan datang balik. Dan ekonomi kita akan pulih, pengangguran akan dapat diatasi. Sekarang makin teruklah. Lebih 3 dekad Buletin TV3 kekal berita nombor 1 dalam negara. Ikuti lebih banyak laporan berita dalam dan luar negara, juga laporan berita secara langsung di YouTube Buletin TV3. Jangan lupa subscribe